بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Tadi kita sampai kepada perawi yang ketujuh yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, perawi yang meriwayatkan hadis fadilat, menghimpunkan 40 hadis dan diajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada pengajian yang lepas kita dah bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan riwayat hidup Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi hari ini kita sambung perkara seterusnya berkaitan dengan pengajian Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini kita maklum guru yang paling utama bagi Sayyidina Anas ibn Malik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-khulafa'ul arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Jadi dalam masa yang sama, Sayyidina Anas ibn Malik, dia juga mempelajari agama Islam daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan, Sayyidina Anas berkata, maksud daripada murid kepada Sayyidina Anas iaitu Thabit. Dia berkata, aku berjalan bersama-sama dengan Anas. Maksudnya Thabit ni ialah tabi'in. Thabit al-Bunani, dia adalah anak murid kepada Sayyidina Anas. Maksudnya Thabit al-Bunani ni, dia bersama-sama dengan Sayyidina Anas selama 40 tahun. Maknanya Sayyidina Anas membimbingnya, menurunkan ilmu kepada Thabit ni selama 40 tahun. Dan Thabit al-Bunani ni dia adalah salah seorang tabi'in, murid kepada Sayyidina Anas, murid yang amat wara'. Maksudnya dia tadi membaca Al-Quran khatam setiap hari sebanyak 2 kali. Dan Thabit ni dia berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu izinkan seseorang untuk solat di dalam kuburnya, maka aku mohon untuk solat di dalam kubur setelah kematiannya. Jadi apabila Thabit anak murid kepada Sayyidina Anas setelah meninggal dunia, maka dia dilihat solat di dalam kuburnya. Jadi inilah murid kan, salah seorang daripada anak murid Sayyidina Anas ni. Jadi Thabit ni berkata, satu ketika aku berjalan bersama guruku iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Fa asra'tul masya, jadi aku berjalan tu dengan segera. Jadi fa akhadha bi yadi, maka Anas bin Malik memegang tangan Thabit, pegang tangan anak muridnya. Jadi dia kata, hendaklah kita berjalan perlahan-lahan. Maksud langkah kita pendek-pendek. Jadi Sayyidina Anas bin Malik berkata, kenapakah aku berbuat demikian? Kerana dia kata pada satu ketika dahulu, Sayyidina Anas dia berkata, aku keluar daripada masjid bersama-sama dengan Zaid ibn Thabit. Maksudnya Sayyidina Anas tadi, dia lebih muda daripada Zaid ibn Thabit dalam lingkungan 2 tahun. Jadi Zaid bin Thabit salah seorang daripada guru kepada Sayyidina Anas. Jadi Anas berkata, kan satu ketika dulu, aku berjalan bersama-sama dengan salah seorang sahabat Nabi, Zaid bin Thabit. Jadi aku pun berjalan cepat. Maka tiba-tiba Sayyidina Zaid ibn Thabit berkata, ya Anas, wahai Anas, ama sya'arta annal athara tuktab. Tidakkah kamu menyedari bahawa sesungguhnya tapak kaki kamu yang kamu berjalan kepada tempat ibadat dan pulang kepada tempat ibadat, kesemuanya akan ditulis.
di dalam kitab-kitab amalan. Dan itu salah satu daripada gurunya, iaitu guru kepada Sayyidina Anas, iaitu sahabat Nabi yang agung, iaitu Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam riwayat yang lain Sayyidina Anas berkata, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Okay, jadi kita dah maklum, Sayyidina Anas ni dia berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas berkata, kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu apa pun. Jadi Sayyidina Anas berkata, fakana yu'jibuna an ya'tiya ar-rajulu min ahli al-badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Jadi Sayyidina Anas berkata, amat menggembirakan kami sekiranya datang seseorang daripada pendalaman, lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasma'u, dan kami mendengar persoalan dan jawapan tersebut. Jadi bagaimanakah nak kita memahami? Maksud mereka ialah murid yang berguru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dibenarkan bertanya. Jadi keadaan tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, semasa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Sayyidina Khadir alaihi salatu wasallam yang datang kepadanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maksudnya Nabi Musa ingin berguru dengan Nabi Khidir alaihi salatu wasallam, dan Nabi Khidir memberitahu, fa in ittaba'tani, sekiranya kamu mengikut aku, fala tas'alni an syai', jangan kamu bertanya kepadaku tentang apa sekalipun, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah aku menyatakan kepada kamu perkara tersebut. Dan ini salah satu adab kepada murid, kan, apabila dia tadi berguru, maka hendaklah dia tadi mendengar dan cuba memahami apa yang ingin disampaikan oleh gurunya, dan apa saja yang tidak difahami disimpan di dalam dirinya, sehinggalah akan sampai waktu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kefahaman murid tersebut terhadap perkara yang tidak difahami. Kerana apabila kita banyak bertanya tentang sesuatu perkara, berkemungkinan sekiranya diterangkan perkara tersebut pun kita tak boleh faham, kerana kita masih belum, nur kita masih belum cukup kuat untuk menangkap perkara yang tidak kita fahami. Maka sebab itulah murid tadi disuruh mendengarkan dan menguatkan ibadat. Mendengar, menguatkan ibadat. Moga-moga nur yang akan menyinari hati ini akan memahamkannya kalam-kalam yang dia dengari daripada guru-gurunya. Dan adab tersebut dinyatakan dalam surah Kahfi, dan adab itu juga lah yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, semasa Sayyidina Anas dihantar oleh ibunya, maksudnya kita dah maklum pada pengajian lalu, maksudnya ibunya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, maksudnya di awal penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ibunya datang kepada Rasulullah memberitahu, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar, lelaki dan perempuan, menghadiahkan kepada kamu pelbagai hadiah. Tetapi ibunya berkata, aku tak ada apa yang nak aku hadiahkan kepada kamu, wahai Rasulullah SAW, kecuali anakku seorang ni yang aku ada, maka terimalah anakku ni sebagai khadam kepadamu. Maka Sayyidina Anas berkata, aku menjadi khadam kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nabi tidak pernah memukulku, dan Nabi tidak pernah memaki hamunku, dan Nabi tidak pernah memasamkan mukanya di hadapanku. Jadi itu kita dah maklum pada pengajian lalu. Cuma Sayyidina Anas berkata, wa kana awwalu ma awsani bihi anqal, sesungguhnya perkara pertama yang Nabi wasiatkan kepadaku ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi ini satu panduan apakah yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita apabila mereka tadi berumur 10 tahun. Maksud kita maklum, semasa Sayyidina Anas dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berumur 10 tahun. Dalam satu riwayat mengatakan dia berumur 8 tahun. Jadi dalam hadis yang nak diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ni, dia memberitahuku bagaimanakah Nabi mengajar kanak-kanak yang berumur 8, 9 dan 10 tahun. Maksudnya ada dari kalangan sahabat yang memeluk agama Islam umur mereka 20 tahun. Ada dari kalangan sahabat yang memeluk agama Islam umur mereka 30 tahun, 40 tahun dan seumpamanya. Cuma sekarang kita nak melihat bagaimana Sayyidina Anas tadi dididik oleh Rasulullah SAW. Apakah perkara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di hadis yang amat panjang, kan, maksudnya terdapat 12 wasiat, yang 12 perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
di awal Sayyidina Anas tadi berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita boleh dengar perkara tersebut dan kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita sekiranya ada dari kalangan mereka yang berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan 10 tahun. Jadi pertama sekali Rasulullah SAW bersabda, Ya bunayya, asbighil wudu. Yazidu fi umurika wa yuhibbuka hafizak. Maksudnya pertama sekali ialah Rasulullah mengajarkan hendaklah kamu menyempurnakan wudu. Maksudnya apabila kita tadi berwuduk, kita lebihkan kepada kawasan-kawasan yang lebih daripada kawasan yang wajib. Kemudian apabila Nabi mengajar, Nabi terus bagi tahu fadilatnya. Apakah fadilat melebihkan wuduk tersebut? Menyempurnakan wuduk, membasuh 3 kali dan seumpamanya. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah pada umur kamu. Dan kedua malaikat yang menjaga kiri kananmu akan mencintaimu. Itu ialah wasiat yang pertama sekali. Maksudnya kebersihan jasmani, iaitu dengan mengekalkan wuduk. Lepas tu yang kedua Nabi berkata, Ya bunayya. Pertama ialah Nabi kata sempurnakan wuduk. Yang kedua Nabi kata in istata'ta alla tazala ala wudu'in. Sekiranya kamu mampu, kamu berkekalanlah di atas wuduk. Itu ialah nasihat yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekarang ni kita perlu kepada orang yang menyuruh ataupun orang yang mengarahkan kepada kita. Maksudnya mungkin ini ialah arahan. Maksudnya Nabi dah mendidik sahabat-sahabatnya berkekalan di atas wuduk semenjak daripada umur 10 tahun lagi. Jadi kita yang dah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kan? Maksudnya kita ambillah perkara tersebut sebagai arahan Rasulullah kepada diri kita. Maksudnya berkekalan di dalam wuduk. Maksudnya sekiranya kita terbatal, maka kita serta-merta mengambil wuduk dan kita solat sunat wuduk 2 rakaat. Lepas tu kita kekalkan lagi dalam wuduk tersebut. Dan sekiranya terbatal, kita ambil lagi wuduk dan berterusan. Seterusnya Nabi SAW berkata, sekiranya datang kematian kepadamu, wa huwa ala wudu'in. Maksudnya sekiranya sesiapa saja yang mati dalam keadaan dia berwuduk, wa'atiyas syahadah, dia akan diberikan pahala orang mati syahid. Maksudnya itulah fadilat apabila seseorang tadi berkekalan di atas wuduk. Kan? Maksudnya apabila dia tadi berwuduk, dia sebenarnya mengekalkan kesucian pada dirinya. Maksudnya dia meletak perisai pada tangannya, perisai pada mukanya. Jadi perisai itu yang akan menyebabkan dia tadi berlawan dengan syaitan dan nafsunya. Maka sebab itulah berkekalan dia dalam jihad melawan syaitan dan nafsunya. Dan maka sekiranya dia mati dalam berperang tersebut, maka Nabi kata dia akan dikurniakan dengan pahala orang yang mati syahid. Nasihat yang ketiga, maksudnya itu 2 perkara yang berkaitan dengan wuduk. Maksudnya menyempurnakan wuduk, kan basuh betul-betul sebagaimana yang dah kita belajar dalam buku fiqh. Dan yang kedua ialah sentiasalah berwuduk. Dan yang ketiga nasihat daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Anas, Ya bunayya iyyaka waliltifata fis salat. Maksud Nabi kata, jangan sekali-kali wahai anakku, kamu tadi berpaling di dalam semayang. Maksud semayang, pandang ke kanan, pandang ke kiri, pandang ke atas, pandang kepada orang lalu dan seumpamanya. Kerana Nabi SAW berkata, sesungguhnya berpaling ke kiri ke kanan semasa solat, dia ialah kebinasaan. Sekiranya tak boleh juga kamu nak elak pandang ke sana ke sini, maka Nabi kata fafit tatawwu'i la fil faridah. Kamu buatlah semasa kamu tengah sembahyang sunat. Tapi kalau sekiranya kamu sedang sembahyang fardu, maka hendaklah kamu tadi kekal memandang kepada tempat sujud. Jadi apa yang nak diajar oleh Nabi SAW? Maksudnya Nabi nak ajar apabila kita tadi solat ni adalah salah satu rangka berzikir. Apabila kita tadi berzikir dalam keadaan kita solat, maksud kita solat tadi kita berusaha mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dilarang bergerak. Maksud kita sama ada kita goyangkan badan ke, ataupun goyangkan kepala ke, ataupun pandang ke kiri ke kanan ke. Kerana pergerakan di peringkat awal akan menghilangkan kekhusyukan. Jadi suatu Nabi melarang kan, jangan kamu pandang ke kiri, jangan pandang ke kanan. Jadi sekiranya kita nakkan khusyuk, maksud nakkan kita tadi menghidupkan hati, maka orang tadi dia akan membiasakan badannya diam, tidak bergerak sama seperti keadaannya di dalam semayang. Sama juga apabila kita duduk kan, apabila kita duduk kita membaca Quran kan, sekiranya kita memang ahli dalam mengamalkan zikir, kita akan baca Quran tu dalam keadaan duduk yang diam kan, duduk tidak bergerak, kemudian lidah kita membaca Quran. Maksudnya jangan kita biasakan baca Quran tadi dalam keadaan bergoncang, bergerak dan seumpamanya. Kerana keadaan tersebut
bertentangan dengan khusyuk yang dituntut di dalam agama Islam. Sebab itulah solat tidak dibenarkan kita tadi bergerak. Kan berdiri kan seperti batu. Kan begitu juga apabila menghadiri majlis-majlis, sahabat datang di hadapan majlis Nabi Muhammad SAW, mereka akan duduk diam kan seperti batu untuk menjaga hati tersebut agar khusyuknya tidak hilang. Kemudian nasihat keempat daripada Nabi SAW ialah ya bunayya in istata'ta alla tazala tusalli. Pertama kali Nabi kata jangan berpaling di dalam semayang. Nasihat keempat ialah Nabi kata sekiranya kamu mampu, kamu sentiasalah semayang. Fa innal malaikata tusalli 'alaika ma baqita tusalli. Kerana Nabi berkata sesungguhnya malaikat akan berdoakan kerahmatan dan keampunan kepada kamu selama mana kamu tadi berada di dalam semayang. Jadi ini satu perkara yang boleh kita latih kepada anak-anak kita yang berumur 10 tahun. Maksudnya kita ajak dia semayang selalu. Sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni. Jangan sekali-kali kita membezakan kepada mereka fardu dan sunat. Maksudnya Zuhur kan kita buat sama-sama. 2 rakaat sebelum atau 4 rakaat sebelum. Betul kita semayang Zuhur bersama-sama mereka. Kemudian kita buat semayang Ba'diyah bersama-sama mereka 2 ataupun 4. Kita kekalkan, maksudnya kita buat setiap hari bersama-sama mereka dan kita kata benda ni perlu dibuat. Semayang sunat ialah hak Nabi Muhammad SAW, berterima kasih kepada Nabi SAW. Semayang fardu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah yang nak diajarkan oleh Rasulullah, sentiasalah bersemayang. Sentiasa maksudnya kita nak semayang 24 jam tu tak boleh kan. Tapi kita banyakkanlah semayang tadi. Kita banyakkanlah semayang sunat kan, qabliyah, ba'diyah, tahajud dan seumpamanya. Kemudian yang kelima, Nabi berkata, ya bunayya in qadarta an takuna min salatika fi baitika masna faf'al. Maksud Nabi kata, wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk menjadikan solat di rumah kamu, hendaklah kamu lakukan. Maksudnya kita pergi ke masjid kan untuk solat fardu. Kemudian apabila kita balik ke rumah, kita semayanglah sunat sebanyak-banyak ni di rumah. Kan kerana solat di rumah tadi akan menghidupkan. Maksudnya akan menyebabkan rahmat kan turun ke dalam rumah tersebut. Apabila rahmat tadi turun akan dikongsikan oleh ahli keluarga kan, yang berada di dalam rumah tadi. Kemudian yang keenam, Nabi berkata, wahai anakku, idza raka'ta, sekiranya kamu rukuk, maka kamu letakkanlah kedua tapak tanganmu di atas 2 lutut. Dan kamu renggangkan antara jari-jari untuk memegang lutut tadi. Dan kamu renggangkan 2 tangan ni daripada tepi badan. Maksudnya kita letak tangan macam tu. Dan sekiranya kamu letakkan kepala kamu. Dan apabila kamu angkat, maksudnya itu keadaan yang Nabi ajar semasa rukuk. Dan apabila kamu bangkit daripada rukuk, maka kamu tadi letakkan semua anggota-anggota di tempatnya. Maksudnya semasa kita i'tidal tadi, i'tidal dulu betul-betul kan. I'tidal betul-betul. Kemudian barulah kita rukuk tadi. Kerana Nabi berkata, fa inna Allah azza wa jalla la yanzuru yawmal qiyamati ila man la yuqimu sulbahu. Kerana sekiranya kita bangun daripada rukuk, kita bangun tapi masih belum sempat berdiri tegak, kan baru berdiri sikit, lepas tu kita dah sujud balik. Maka Nabi kata siapa yang tidak betul-betul i'tidal, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat tidak akan memandang kepada orang tersebut. Mana tidak akan memberi rahmat kepada orang tadi. Dan ini satu permasalahan di dalam ilmu fiqah. Maksudnya kalau kita di dalam mazhab Syafi'i, i'tidal dengan duduk antara 2 sujud ini diistilahkan sebagai rukunun qasirun. Maksud rukun yang pendek di dalam semayang. Jadi rukun pendek di dalam semayang ni dia ada 3 wajah. Maksud ada 3 pendapat daripada anak-anak murid Imam Syafi'i. Antara pendapat mengatakan sekiranya kita memanjangkan rukun tersebut maka dia membatalkan semayang. Tapi ada satu lagi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Maksud Imam Nawawi berkata, sekiranya kita memanjangkan i'tidal dan kita memanjangkan duduk di antara 2 sujud, maka perkara tersebut dibenarkan. Kerana hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa Nabi SAW i'tidal dengan begitu lama. Kan maksud Nabi tadi i'tidal dalam satu tempoh masa yang panjang, dan itulah yang diamalkan oleh Sayyidina Anas. Maksudnya Sayyidina Anas apabila dia sembahyang, kan dia akan berdiri semasa i'tidal tadi lama, dan dia akan duduk di antara 2 sujud lama, dan dia kata begitulah solat yang aku pelajari daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, Nabi berkata kepada Sayyidina Anas, ya bunayya idza sajadta fala tanqur kama yanqurud dik. Maksudnya sekiranya kamu tadi sujud, maka janganlah kamu mematuk
sujud, bangun. Sujud, bangun. Seperti mana ayam tadi mematuk. Dan janganlah kamu tadi meletakkan dua lengan kamu tadi ke atas tanah semasa kamu tadi sedang sujud, sebagaimana yang dibuat oleh binatang-binatang. Semasa dia sujud tadi, dia meletak. Anjing kalau dia duduk, dia akan letak tangannya daripada sini sampai ke sini. Kerana itulah sifat binatang. Maksudnya semasa kita sembahyang, kita dilarang untuk meniru perbuatan binatang kerana nak mengelakkan daripada sifat-sifat binatang tersebut tindah kepada diri manusia. Kemudian Nabi berkata, letakkan punggung kamu di tanah dan kamu tadi tegakkan salah satu daripada kaki kamu dengan jari-jari. Sesungguhnya perkara tersebut akan memudahkan kamu pada hari kiamat. Maksudnya sekiranya kita tadi memanjangkan sujud ataupun sujud dengan sempurna, maka seseorang tadi akan mudah hisapnya pada hari kiamat. Kerana apabila kita sujud tadi, kan semua dosa-dosa orang tersebut akan turun, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata hisapnya akan pada hari kiamat akan menjadi mudah. Jadi itu faedah apabila kita tadi memanjangkan dan kita tadi sujud dengan sempurna, tidak dengan sujud selaju-lajunya. Jadi salah satu cara untuk kita tadi membaiki kita punya sujud ataupun membaiki kita punya rukuk ialah dengan menambah bacaan tasbih tadi. Maknanya sekiranya selama ni kita dah biasa membaca tasbih tadi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, kan 3 kali semasa rukuk. Subhana rabbiyal a'la, kan semasa sujud. Cuba kita tambah jadi 5 kali. Sekiranya kita tambah jadi 5 kali, baru kita akan rasa kita sebenarnya sedang sujud. Dan kerana bacaan 3 kali itu sebab dah terlampau biasa kita baca. Jadi kita kadang tak sedar bacaan tadi kita sedang baca, kan tiba-tiba bacaan tadi dah habis dan kita pun bangun. Tapi sekiranya kita ubah adat tersebut, kita baca 5 kali, 7, 9 dan seumpamanya, moga-moga kita dapat khusyuk ataupun kita dapat menyedari yang kita tadi sedang sujud ataupun rukuk. Dan nasihat ke-8 dinyatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kepada Anas bin Malik, dia kata, wahai Sayyidina Anas, apabila kamu mandi daripada junub ataupun mandi daripada hadas besar, maka Nabi kata mandilah bersungguh-sungguh. Maksudnya siram air tadi lebih, gosok kan, bagi air tadi kena kan, ulang sekali kan, ulang kali kedua, ulang kepada 3 kali. Nabi kata mandilah semasa kamu mandi wajib tadi dengan berlebihan. Nescaya Nabi kata kamu akan keluar daripada tempat mandi kamu, maka tiada di atas kamu apa-apa dosa dan apa-apa kesalahan. Maka Sayyidina Anas berkata, dia bertanya Nabi, wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah berlebih-lebihan semasa mandi wajib? Maka Nabi berkata, hendaklah kamu membasahkan semua akar-akar rambut kan, dan kamu membersihkan kulit. Maksudnya kalau ada daki-daki tadi kita buang kan? Maksudnya tempat-tempat yang celah-celah ni kita gosok kan? Mana-mana tempat yang terlipat tadi kita masukkan air. Dan Nabi kata yang paling penting sampaikan air kan kepada akar-akar rambut tadi. Jadi itu yang ke-8. Maksudnya salah satu lagi fadilat, maksudnya yang selama ni kita faham, maksudnya mandi wajib tadi ialah semata-mata mengangkat hadas besar kan. Tapi dinyatakan oleh Nabi SAW, mandi wajib di samping dia tadi mengangkat hadas besar, maka mandi wajib tu sendiri dia ialah salah satu cara penghapusan dosa kan. Maksudnya kalau kita mandi wajib dengan betul-betul kan, kita siram bersungguh-sungguh, kita gosok, buang segala kekotoran daki, sampaikan air, maka itu salah satu cara untuk kita tadi dibersihkan daripada dosa-dosa dan kesilapan. Kemudian yang ke-9 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okay, jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan wudu dan berkaitan dengan sembahyang dan berkaitan dengan mandi wajib. Kemudian yang ke-9 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wahai anakku, sekiranya kamu masuk balik kepada rumahku, maksudnya kita keluar, maksudnya bapa tadi keluar bekerja, kemudian apabila dia balik kepada ahli keluarganya, maka Nabi kata fasallim, hendaklah kamu tadi mengucapkan salam. Nescaya Allah Ta'ala akan takun barakatun alaika. Allah Ta'ala akan menurunkan keberkatan ke atas kamu dan kepada semua ahli keluarga kamu. Tadi maksudnya kita apabila kita
sememanglah kita tadi tuan rumah kan, maksud bapa tadi dia ialah tuan rumah kan, walaupun dia tadi tuan rumah, maka apabila dia balik kepada ahli rumahnya, maka Nabi kata hendaklah kamu sendiri memberi salam. Dan dalam satu petua yang diajarkan oleh ulama, mereka berkata bacalah surah Al-Ikhlas, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan rezeki. Maksud kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah. Dan itu ialah doa, maksudnya doa kepada ahli keluarga. Dan maksudnya apabila kita tadi keluar, kita tadi beribadat. Maksud suami, bapa, apabila dia keluar dia mencari nafkah. Dan kita ketahuilah mencari nafkah adalah salah satu ibadat yang agung. Kan, salah satu ibadat yang mulia di dalam agama Islam. Dan apabila kita balik kepada rumah, itu dipanggil tamat kerja. Maksudnya kita keluar kan mencari nafkah, dan apabila kita balik, maka kerja kita mencari nafkah tadi, ibadat mencari nafkah telah tamat. Dan apabila kita balik kepada ahli keluarga kita, maka pada ketika itu doa amat mustajab. Kan, doa bapa tadi kepada ahli keluarganya amat mustajab kerana dia telah menyempurnakan satu ibadat, iaitu mencari nafkah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia balik dalam keadaan dia telah menyempurnakan satu ibadat mencari nafkah, dan apabila dia pandang saja kepada ahli keluarganya, dia terus berdoa, Assalamualaikum, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu, warahmatullah, dan moga-moga Allah telah menurunkan rahmat, wabarakatuh, dan Allah telah memberi keberkatan kepada semua ahli bait, kepada ahli yang berada di dalam rumah tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa bapa tersebut, kerana itulah doa yang berlaku kan setelah dia tadi menyempurnakan satu ibadat. Sebagaimana kita maklum, apabila kita selesai semayang, kita berdoa, maka doa tadi mustajab kerana dia ialah di penghujung ibadat. Apabila kita dah tawaf, kita disunatkan berdoa. Kerana doa tadi mustajab kerana ialah doa setelah kita tadi menyelesaikan satu-satu ibadat. Sebagaimana kita puasa, apabila kita berbuka saja puasa, kita dikurniakan dengan doa yang mustajab kerana itulah waktu sempurnanya sesuatu ibadat. Jadi satu ibadat yang jangan kita lupakan ialah mencari nafkah. Ibu bapa tadi mencari nafkah, suami mencari nafkah, itu ialah satu ibadat. Jadi apabila kita balik, berdoalah kepada ahli keluarga kita. Dan yang ke-10 yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Anas, ya bunayya idza kharajta min ahlika fayaqa'u basaruka ala ahad min ahli al-qiblati illa dhananta anna lahu al-fadla alayka. Maksudnya ini satu adab yang amat penting. Apabila kita keluar, Nabi kata, apabila kamu keluar daripada rumah dan mata kamu memandang kepada seseorang yang beragama Islam, Nabi kata, mestilah kamu beriktikad orang tersebut pernah berjasa kepadaku. Orang tadi mempunyai kelebihan lebih daripada diri aku. Ini satu adab yang agung, maksudnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maksudnya apabila kita keluar, kita berjumpa dengan manusia, jangan sekali-kali kita memandang rendah kepada orang yang kita bertemu di luar, ataupun kita tidak mengangkat diri kita lebih daripada orang tersebut, kerana itu ialah sifat iblis kan. Maksudnya iblis apabila dia memandang Sayyidina Adam, dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada orang tersebut. Jadi Nabi SAW dia ajar Sayyidina Anas daripada awal lagi, apabila kamu keluar, mestilah kamu tengok orang lain tu ada kelebihan lebih lagi daripada kamu, ataupun kamu anggaplah semua orang dekat luar tu berjasa kepada diri kamu. Sebagaimana kita keluar, kan kita berjumpa dengan petani, maka kita kata petani ni berjasa kepada aku. Sekiranya dia tak bertani, maka aku tak ada beras nak makan. Kita jumpa nanti ada orang, maksudnya orang yang menjadi nelayan, kita kata orang ni lah yang berjasa kepada aku. Sekiranya dia tak pergi ke laut, kan macam mana kita nak makan ikan. Apa saja orang yang kita jumpa, kan maksudnya kita kena kata orang ni mempunyai jasa ke atas diriku. Maka sebab itulah ulama radhiyallahu anhum berkata, kan ahli tasawuf dia berkata, sekiranya kita berjalan, siapa saja yang kita berjumpa di luar, adalah kita beriktikad orang tersebut ialah Nabi Khidir. Itu lebih baik daripada kita sangka buruk kepada mana-mana manusia yang kita jumpa di luar. Kerana wali Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak dikenali, dan mereka tadi mempunyai pelbagai cara, bukan perbuatan dan pekerjaan. Maka Nabi ajar kepada Sayyidina Anas, apabila kamu bertemu dengan siapa saja daripada ahli kiblat, hendaklah kamu bersangka baik kepada orang tersebut. Dan yang ke-11 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah, yang akhir sekali Nabi berkata, ini sebagai penutupnya, setelah Nabi tadi bagi tahu 10 wasiat tersebut, maka akhir sekali Nabi berkata, wahai anakku Sayyidina Anas, perkara tersebut ialah sunnahku,
Dan siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia tadi telah mencintaiku. Dan sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Dan akhir sekali, Nabi berkata kepada Sayyidina Anas, Ya Bunayya, sekiranya kamu tadi memelihara wasiatku ini, maka tidak akan ada sesuatu perkara yang lebih dicintai kepada kamu daripada kematian. Maksud Nabi kata, sekiranya kamu mengamalkan sunnah ni, maka kamu akan suka keluar daripada dunia ni. Dan kamu akan suka untuk berpindah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa nasihat kan di awal, maksudnya semasa Sayyidina Anas berumur 10 tahun, inilah nasihat yang diajarkan. Maksudnya Sayyidina Anas ni ialah sahabat yang agung kan, maksudnya seorang yang amat jenius. Jadi Nabi bagi tahu dia sekali saja dan maka dia boleh hafal ke semua nasihat tersebut dan dia boleh mempraktikkannya. Jadi sekiranya kita ada anak-anak kan, maksudnya kita ajarlah perkara ni kan dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kita kena sentiasa mengingatkan dia. Dan sekiranya dia tadi terlupa salah satu daripada nasihat Nabi ni, kita tegur balik semua dia. Apabila dia nak keluar kepada rumah, kita nasihatkan, wahai anakku kan, siapa saja yang kamu jumpa, kamu kena bersangka baik. Dan apabila anak tadi balik ke rumah, kita kena ajar dia, bagi salam kan, tegur anak tersebut supaya dia tadi ingat kepada wasiat-wasiat Rasulullah SAW ni. Apabila kita tengok dia nak mandi wajib ke, kita cakap kepada dia, mandi tadi biar mandi banyak sikit, basahkan semua kan, gosok semua badan. Apabila kita tengok anak tadi kita masuk tandas, buang yang kecil ke ataupun buang yang besar ke, kita tanya dia, dah ambil wuduk ke belum? Maksudnya dah memperbaharui wuduk ke belum? Supaya dia tadi kekal kan di dalam wuduk sebagaimana yang dituntut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Anas. Maka perkara ni ialah pendidikan di dalam rumah kan, maksudnya pendidikan yang awal ialah daripada ibu bapa itu sendiri. Maksudnya jangan di sekolah kan, ataupun ustaz di sekolah, ataupun yang akan boleh mendidik perkara-perkara yang khusus ni. Dan ibu bapa lah sepatutnya yang mendidik anak-anak mereka semenjak daripada berumur 7 tahun, 10 tahun, sehinggalah umur mereka tadi 10 tahun, sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maksud Nabi bahagikan nasihat tadi kepada dua. Maksudnya nasihat antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, solat kan, kebersihan dirinya sendiri, dan nasihat antara dia dengan manusia lain. Jadi setakat ni dulu perbincangan kita tentang riwayat hidup Sayyidina Anas bin Malik pada bahagian yang kedua ni. Kita membincangkan tentang pengajian kan, bagaimanakah dia tadi mempelajari daripada Rasulullah SAW. Dan salah satu lagi nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas kan, Rasulullah berkata, satu ketika Nabi berjalan, maksudnya Sayyidina Anas berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku. Akhadha Rasulullah SAW biyadi. Maksud Nabi Muhammad SAW berumur 50 tahun lebih. Maksud apabila Nabi berjalan, Nabi pegang tangan Sayyidina Anas tadi. Kemudian Nabi berkata, wahai Anas, irhamis saghir. Kamu rahmatilah orang-orang yang masih kecil. Wa waqiril kabir, dan kamu hormatilah orang-orang yang lebih berumur daripada kamu. Dan Nabi juga mengajar kepadanya, wasalli salatul duha. Dan kamu tadi sembahyang duha kan, walaupun 2 rakaat, fa innaha salatul awwabin. Sesungguhnya salat duha tadi adalah salat orang-orang bertaubat kembali kepada Allah. Takun rafiqi fil jannah. Nescaya kamu akan menjadi orang yang bersama-sama temanku di dalam syurga. Dan itu nasihat, beberapa lagi arahan kan daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Anas agar merahmati orang yang lebih kecil daripadanya dan menghormati orang yang lebih tua. Dan Nabi secara khusus mengajarkan kepadanya agar sembahyang solat duha. Jadi kita bolehlah mengamalkannya kan, walaupun sebaik-baiknya dalam mazhab Syafi'i ialah 8 rakaat kan, di dalam mazhab Hanafi ialah 12. Cuma kalau kita boleh buat 2 pun tak apa. Yang penting ni kita tadi semayang pada ketika pukul 9 tadi, 9 ataupun 9.30, 9 hingga pukul 10 tadi, kita ambillah waktu sedikit untuk kita tadi solat duha, untuk mengekalkan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara solat fardu subuh dan solat zuhur yang amat jauh tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah kita sambung sekiranya Allah Ta'ala izinkan pada pengajian yang akan datang. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita tentang adab-adab yang diajarkan kepada sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Dan apabila kita membaca kisah hidup sahabat dengan Nabi SAW, maka kita dapat mempelajari bagaimanakah Islam tadi diajarkan. Dan
dan bagaimanakah Islam tadi dipraktikkan, dan pendidikan tadi pada umur 10 tahun apakah yang diajar, pada umur 20 tahun, 30 tahun dan seumpamanya. Jadi moga-moga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama mendengar. Moga Allah SWT merahmati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.